Hai murid-murid semua, saya Cikgu Fong dari SMK Yuk Kwan Batu Gajah. Hari ini Cikgu nak ajar Sains Tingkatan 4. Tema 4, Tenaga dan Kelestarian Hidup, Bab 12, iaitu Tenaga Nuklear. Dengan standard kandungan 12.2, Penghasilan Tenaga Nuklear. Standard pembelajaran hari ini, yang pertama, memeliharkan penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nukleus dan pelakuan nukleus. Yang kedua, memeliharkan penjanaan tenaga elektrik dari tenaga nuklear. Yang ketiga, mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. Apa itu tenaga nuklear? Tenaga yang terhasil dari tindak panas di dalam nukleus atom. Bagaimana tenaga nuklear ini dihasilkan? Penghasilan tenaga nuklear ini boleh melalui dua proses, iaitu pembelahan nukleus dan pelakuan nukleus. Apa yang dimaksudkan pembelahan nukleus? Iaitu proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil, disertai dengan pembebasan tenaga. Nukleus yang berat ini, uranium, dipecah menjadi dua nukleus yang lebih ringan dan stabil. Proses ini disertai dengan pembebasan tenaga. Okey, mari kita tengok lebih lanjut. Pembelahan nukleus ini berlaku apabila satu neutron yang perlahan membedil satu nukleus radioaktif yang berat seperti uranium-235. Bedilan daripada neutron itu menyebabkan nukleus itu pecah kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan stabil. Proses ini membebaskan tenaga yang banyak. Jadi, neutron yang perlahan ini akan membedil uranium-235, iaitu nukleus yang berat dan tidak stabil. Ia akan pecah kepada dua, menghasilkan dua nukleus yang ringan dan stabil. Proses ini disertai dengan pembebasan tenaga yang banyak dan disertai dengan penghasilan 3 neutron yang berwarna merah ini. Tindak panas berantai. 3 neutron yang baharu terhasil dalam pembelahan nukleus uranium-235 akan membedil uranium-235 yang lain yang berada di sekelilingnya. Pembelahan nukleus yang berlaku secara berterusan ini dinamakan tindak panas berantai. Okay. Mari kita tengok tindak panas berantai. Neutron akan membedil uranium-235. Dalam proses ini, uranium akan pecah kepada dua nukleus yang stabil dan ringan, disertai dengan penghasilan 3 neutron. 3 neutron ini dia akan membedil uranium-235 yang berada di sekelilingnya dan pecah kepada dua nukleus yang kecil. Dan penghasilan 3 neutron. Proses ini, 3 neutron ini akan langkah membedil uranium yang lain. Proses ini akan
secara berterusan. Jadi, kita panggil tindak panas berantai. Pelakuan nukleus. Pelakuan nukleus merupakan satu proses pencantuman atau pergabungan dua nukleus radioaktif yang ringan membentuk satu nukleus yang lebih berat disertai dengan pembebasan tenaga. Pelakuan ini sebenarnya adalah proses yang terbalik daripada pembelahan nukleus. Tadi pembelahan nukleus yang berat pecah kepada dua. Tetapi pelakuan nukleus ialah dua nukleus yang ringan bercantum membentuk nukleus yang lebih berat. Proses ini juga disertai dengan pembebasan tenaga. Tenaga di sini ialah tenaga nuklear. Okey, dua nukleus kecil dan ringan seperti deuterium dan tritium. Ini adalah isotop hidrogen. Akan bercantum dan membentuk satu nukleus yang lebih besar dan berat. Proses ini berlaku pada suhu yang amat tinggi. Tenaga nuklear yang lebih banyak dihasilkan berbanding dengan pembelahan nukleus. Ini adalah pelakuan dua isotop hidrogen. Deuterium, tritium, pelakuan gabung membentuk satu nukleus yang baru yang berat iaitu helium dan pembebasan tenaga. Okey, kita sambung dengan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Penjanaan tenaga elektrik dari tenaga nuklear ini dilakukan di dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear. Sebuah stesen jana kuasa nuklear terdiri daripada dua bahagian, iaitu reaktor nuklear dan penjana. Reaktor nuklear menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Ini adalah stesen jana kuasa tenaga nuklear. Kita tengok yang bahagian pertama, iaitu reaktor nuklear. Reaktor nuklear ini mempunyai beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama, kita tengok perisai konkrit yang berwarna oranye ini, fungsinya untuk mengelakkan kebocoran sinaran radioaktif dari reaktor. Sekarang kita tengok rod bahan api uranium yang berwarna merah ini. Rod ini akan membebaskan tenaga haba melalui pembelahan nukleus untuk memanaskan gas yang mengalir melalui teras reaktor. Okey, kita tengok sini, gas sejuk masuk ke reaktor. Yang rod bahan api uranium akan memanaskan gas sejuk ini menjadi gas panas. Sekarang kita tengok moderator grafik. Apa fungsinya? Moderator grafik yang berwarna kelabu ini. Fungsi adalah membelahankan neutron. Seterusnya, kita tengok rod pengawal boron yang berwarna ungu ini. Okey. So, rod pengawal boron mengawal kadar tindak panas pembelahan nukleus. Bagaimana rod ini mengawal kadar tindak panas? Dengan menyerap neutron yang berlebihan. Akhirnya, kita tengok ejen penyejuk. Apa fungsi ejen penyejuk? Menyerap haba hasil tindak panas nuklear. Sekarang kita tengok penjana. Penjana ada turbin dan penjana elektrik serta kondenser. Turbin
Steam panas ini akan masuk ke turbin. Ini bahagian turbin. Apabila turbin ini diputarkan oleh aliran steam, magnet di dalam penjara diputarkan. So, steam ini akan putarkan turbin. Magnet di dalam penjara juga akan diputarkan. So, apabila kita tengok penjara elektrik, apabila magnet berputar dalam gegelung, arus elektrik juga dihasilkan melalui proses aluhan. So, steam, sekarang kita tengok steam panas masuk ke kondenser. Kondenser ini berfungsi menyejuk dan mengkondensasikan steam menjadi air. So, steam panas ini masuk ke kondenser. Okay, dia akan kondens steam menjadi air. So, air panas akan masuk ke merana penyejukan dan keluar ialah air sejuk. Proses pencernaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Okay, kita tengok yang ni peta value. Tenaga haba yang dibebaskan dalam pembelahan uranium 235 akan memanaskan gas dalam teras reaktor. Apabila gas panas memanaskan air dalam penukar haba akan menghasilkan steam. Steam bertenaga tinggi akan memutarkan turbin pada kelajuan tinggi. Putaran turbin akan memutarkan magnet di dalam penjara untuk menghasilkan tenaga elektrik secara aluhan elektromagnet. Akhirnya, tenaga elektrik diagih melalui sistem grid nasional. Seterusnya, kita sambung dengan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. Fikir tak? Sebab mengapa negara-negara memilih tenaga nuklear sebagai sumber tenaga bagi negara mereka? Apa sebab? Yang pertama adalah kurang sumber tenaga lain. Kebanyakan negara yang menggunakan tenaga nuklear adalah negara kurang sumber tenaga lain seperti arang batu dan petroleum. Kos amat tinggi diperlukan jika mereka mengimport sumber tenaga ini dari negara lain. Oleh itu, mereka perlu menggunakan sumber tenaga lain seperti tenaga nuklear. Sebab kedua, keluasan negara yang besar serta kepadatan penduduk yang tinggi. Negara China, contohnya, adalah sangat besar dan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Menggunakan tenaga nuklear untuk menjana tenaga elektrik bagi memenuhi permintaan di seluruh negara. Faktor ketiga, sumber pendapatan negara. Reaktor nuklear di Slovakia, contohnya, mampu menghasilkan tenaga elektrik melebihi keperluan negara. Boleh menjualnya kepada negara-negara jiran untuk mendapat keuntungan yang lumayan. Nah, ini secara tidak langsung akan menambah sumber pendapatan negara. Teknologi yang canggih. Kajian dan pembangunan sentiasa dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear. Hasil kini, mereka telah berjaya memiliki teknologi yang lebih canggih serta mampu mengurangkan risiko-risiko yang berlaku kepada reaktor nuklear. Ini adalah sebab mereka memilih tenaga nuklear sebagai sumber tenaga bagi negara mereka sebab mereka mempunyai teknologi yang canggih. Soalan uji minda. Berikan dua proses penghasilan tenaga nuklear. Jawapan, pembelahan nukleus dan pelakuan nukleus.
Raja di bawah menunjukkan satu proses yang berlaku dalam reaktor nuklear. Proses ini memecahkan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil, disertai pembebasan tenaga. Namakan proses ini. Okey, kita tengok raja ini. Nukleus yang besar ini pecah kepada dua. Jadi, apa proses? Pembelahan nukleus. Apa salah P dan Q? Salah P ialah neutron. Q ialah uranium 2, 3, 5. Apa tenaga S? Apa tenaga S? Tenaga nuklear dan tenaga haba. Nyatakan satu kegunaan S. Apa kegunaan tenaga S ini? Okey, tenaga nuklear ini. Jawapan ialah menjanakan tenaga elektrik. Setakat pengajaran hari ini, sekian, terima kasih.